Kementerian Pendidikan KPM melancarkan garis panduan salah laku buli dan gangguan seksual bagi menjelaskan secara komprehensif tata cara pengurusan kesalahan dalam usaha mewujudkan ekosistem selamat di institusi pendidikan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata selain pengendalian kes dilaporkan, garis panduan turut menitik berat langkah intervensi yang harus diambil bagi membendung gejala terbabit dalam kalangan warga pendidikan. Amanda, sinilah. Amanda nak lollipop tak? Nak. Tapi kita kena pergi bilik sana tu dulu. Amanda, nak pergi mana tu? Abang Aisyah. Kan Mama dah pesan, kita kena tanya dulu kalau nak pergi mana-mana. Angkat panggil. Bahayalah pergi sorang-sorang dalam bilik macam tu. Amanda ingat tak kalau apa-apa jadi, kita kena buat apa? Tak apa. Jom Amsyah terangkan. Kawan-kawan tahu kalau ada orang lain yang pegang, sentuh atau lihat sampai kita rasa tak selesa, kita kena lari dan jerit untuk minta tolong. Contohnya macam ni. Kawan-kawan mesti tahu nama tubuh badan kita. Tapi ada bahagian tubuh badan kita yang orang lain tak boleh sentuh ataupun lihat sesuka hati. Jom Amsyah tunjuk tubuh badan yang tak boleh orang lain tengok atau sentuh. Yang pertama, dada. Yang kedua, punggung. Yang ketiga, untuk lelaki dipanggil zakar atau penis. Ianya tempat untuk buang air kecil. Untuk perempuan pula dipanggil sebagai faras atau vagina. Jika ada orang lain yang cuba untuk menyentuh, pegang atau lihat atau memuka pakaian mereka depan kawan-kawan atau memuka pakaian kawan-kawan tanpa sebab, dan juga cuba untuk mencium di bahagian mulut dan tubuh badan kita, kawan-kawan perlu segera menjerit dan melarikan diri ke tempat orang ramai. Tolong! Jika perkara ini berlaku, kawan-kawan kena berani menceritakan apa yang berlaku kepada ibu bapa atau orang dewasa. Amsyah, Amanda, penat Mama panggil. Buat apa tu? Niha Mama, Amsyah ingatkan Amanda. Jangan pergi sorang-sorang, tak bagi tahu Mama. Oh, terima kasih Amsyah. Bagi ibu apa pula, pastikan kita mengajar tentang tubuh badan dan nama alat sulit dengan betul pada anak-anak kita. Pastikan sentiasa menanyakan keadaan mereka. Tindakan lanjut jika berlaku perkara ini. Bertenang dan minta untuk anak-anak memberitahu atau menceritakan apa yang berlaku lebih lanjut. Beritahu anak-anak yang kita percaya mereka dan ini bukan salah mereka. Perlahan-lahan mendapatkan kepercayaan mereka serta bukti. Jelaskan mereka tidak perlu berahsia. Kemudian segera meminta bantuan atau membuat laporan polis. Semoga info ini memberikan manfaat kepada kita semua dan jangan lupa sentiasa peka dengan perubahan anak-anak anda. Hai, ini Lily. Setiap petang selepas sekolah, Abang Bob, seorang tutor pribadi, akan datang ke rumah Lily dan mengajarnya. Tetapi,
Abang Bob mempunyai niat yang tidak baik terhadap Lily. Abang Bob ingin mengambil kesempatan dan meraba Lily. Lily kemudian menjerit dan melarikan diri dari Abang Bob. Lily kemudian memberitahu ayahnya mengenai kejadian tersebut. Lalu, ayah Lily menelefon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, Abang Bob berjaya ditangkap oleh polis. Ingat ya adik-adik, jika ada sesiapa menyentuh di mana-mana bahagian badan adik-adik, jerit dan lari. Kemudian, bagi tahu kepada ibu bapa atau penjaga mengenai kejadian tersebut. Suatu petang, Meli, Lily dan Nur bermain di taman permainan berdekatan rumah mereka. Tetapi, ada seseorang yang sedang memerhatikan mereka. Dengan tiba-tiba, orang itu telah menunjukkan kemaluannya kepada mereka. Meli, Lily dan Nur lalu menjerit dan melarikan diri mereka dari orang jahat tersebut. Lily kemudiannya memberitahu ibunya yang kebetulan berada berhampiran. Lalu, ibu Lily menelefon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, orang jahat itu berjaya ditangkap oleh polis. Ingat ya adik-adik, jika ada sesiapa menunjukkan kemaluannya pada adik-adik, jerit dan lari. Kemudian beritahu kepada ibu bapa atau penjaga mengenai kejadian tersebut. Ini Meli. Meli suka bermain-main di kawasan rumahnya. Suatu hari, ayah saudara Meli iaitu Uncle Jim datang ke rumah. Uncle Jim mengajak Meli berjalan-jalan menaiki kereta. Mereka melalui satu kawasan yang sunyi dan tiba-tiba Uncle Jim memberhentikan keretanya. Uncle Jim kemudian menunjukkan kamera barunya. Tiba-tiba Uncle Jim membuka baju Meli dan mengambil gambar Meli. Uncle Jim meminta Meli untuk tidak bagi tahu sesiapa pun mengenai perkara itu. Kemudian, Uncle Jim menghantar Meli pulang semula ke rumah. Meli keliru dan memberitahu ayahnya semua yang terjadi. Ayah Meli terkejut dan marah. Kemudian menelefon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, Uncle Jim berjaya ditangkap oleh polis. Ingat ya adik-adik, jangan benarkan sesiapa pun mengambil gambar adik-adik tanpa pakaian. Jika ia berlaku, beritahu kepada ibu bapa atau penjaga adik-adik mengenai kejadian tersebut. Suatu petang, Lily, Nur dan Atan bermain di taman permainan berdekatan rumah mereka. Sedang mereka bermain, Atan mengajak Nur ke tempat yang agak tersembunyi. Dengan tiba-tiba, Atan cuba mencium dan meraba Nur. Kerana terkejut, Nur menjerit dan melarikan diri dari Atan. Nur memberitahu Lily mengenai kejadian tersebut. Lily memberitahu Nur mengenai zon larangan sentuh yang dipelajarinya di sekolah. Terdapat bahagian badan tertentu seperti mulut, dada, kemaluan dan punggung yang tidak boleh disentuh oleh sesiapa pun. Nur dan Lily kemudiannya memberitahu ibu Nur mengenai kejadian tersebut. Lalu, ibu Nur menelefon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Ingat ya adik-adik, jika ada mana-mana bahagian badan adik-adik disentuh oleh seseorang, jerit dan lari. Kemudian, bagi tahu kepada rakan yang dipercayai, ibu bapa atau penjaga mengenai kejadian tersebut. Ini Dave. Setiap petang selepas sekolah, Dave akan mengulang kaji pelajarannya bersama Abang Man, seorang tutor. Tetapi, Abang Man mempunyai niat yang tidak baik terhadap Dave. Abang Man ingin mengambil kesempatan dan meraba Dave.
Dave kemudian menjerit dan melarikan diri dari Abang Man. Kemudian memberitahu Cikgu Ain mengenai kejadian tersebut. Lalu Cikgu Ain menelefon 999 untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berkuasa. Akhirnya, Abang Man berjaya ditangkap oleh polis. Ingat ya adik-adik, jika ada sesiapa menyentuh di mana-mana bahagian badan adik-adik, jerit dan lari. Kemudian, beritahu kepada ibu bapa atau penjaga mengenai kejadian tersebut. Hai adik-adik. Situasi-situasi yang kamu lalui sebentar tadi adalah antara contoh gangguan seksual. Tapi, apakah itu gangguan seksual? Gangguan seksual merujuk kepada sebarang perlakuan berunsur seksual yang tidak diingini dan kurang disenangi oleh seseorang individu, sama ada melalui sentuhan, kata-kata, isyarat, visual ataupun psikologi yang biasanya dilakukan secara berulang-ulang. Gangguan seksual ini boleh terjadi kepada sesiapa sahaja, sama ada lelaki ataupun perempuan, tanpa mengira umur. Kanak-kanak, remaja dan juga orang dewasa boleh terlibat dengan gangguan seksual, sama ada berlainan jantina ataupun sesama jantina. Terdapat 5 kategori yang boleh diklasifikasikan sebagai gangguan seksual. Yang pertama adalah gangguan secara fizikal. Gangguan secara fizikal bermaksud si pelaku mendekati mangsa dengan jarak yang terlalu dekat sehingga menyebabkan mangsa berasa kurang selesa dan tidak selamat. Antara contoh perbuatan yang boleh dikategorikan dalam gangguan ini adalah seperti memegang, mencium, menggosok, memeluk dan meraba. Kategori gangguan seksual yang kedua adalah gangguan secara lisan. Gangguan secara lisan merujuk kepada si pelaku yang menggunakan bahasa lucah melalui perbualan, bercerita, berjenaka, membuat bunyi-bunyian, memberi kritikan, komen, pujian ataupun mengajukan soalan secara seksual ke atas tubuh badan, pakaian, penampilan dan tingkah laku seseorang. Kategori gangguan seksual yang seterusnya adalah gangguan secara isyarat. Gangguan seksual secara isyarat bermaksud seseorang menunjukkan perlakuan yang memberi maksud atau gambaran keinginan yang berunsurkan seksual seperti menjeling, merenung, mengintai, menggoda, menjilat bibir atau apa sahaja bahasa isyarat yang berunsurkan lucah. Selain itu, gangguan seksual juga terdiri daripada gangguan secara visual. Gangguan seksual secara visual yang dimaksudkan adalah apabila si pelaku menghantar nota, surat, email, SMS, gambar, poster, objek atau bahan bacaan yang berunsurkan seksual yang diedarkan menerusi media elektronik seperti blog, vlog, website atau mana-mana platform media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, Snapchat dan aplikasi-aplikasi yang lain. Bagi kategori yang terakhir dalam gangguan seksual adalah gangguan secara psikologi. Gangguan secara psikologi bermaksud si pelaku cuba untuk merapati mangsa secara seksual bagi memenuhi keinginan seksualnya. Antara perbuatan yang boleh dikategorikan dalam gangguan secara psikologi adalah si pelaku mendorong, mendesak, mengugut ataupun memujuk rayu mangsa demi memuaskan nafsunya. Menurut statistik Polis Diraja Malaysia PDRM,
pada tahun 2013 hingga 2017, sebanyak 1,218 kes jenayah gangguan seksual telah pun dilaporkan dan sebanyak 1,721 kes jenayah gangguan seksual kanak-kanak direkodkan pada 6 bulan pertama tahun 2020. Ini menunjukkan bahawa jenayah gangguan seksual terutamanya terhadap kanak-kanak di Malaysia merupakan satu jenayah yang berleluasa dan perlu diambil berat oleh semua pihak. Oleh itu, jika kamu menerima sebarang gangguan seksual di sekolah, kamu perlulah membuat laporan pada guru disiplin atau guru yang kamu selesa untuk mengadu supaya mereka dapat mengambil tindakan yang selanjutnya. Namun begitu, jika kamu menerima sebarang gangguan seksual di luar kawasan sekolah, maka kamu dinasihatkan untuk memaklumkan pada ibu bapa terlebih dahulu dan membuat laporan polis secepat mungkin. Segala bukti perlulah dikumpulkan dan diserahkan pada pihak polis untuk bantuan siasatan. Wahai adik sekalian, apabila kamu menerima sebarang gangguan yang berbentuk seksual daripada seseorang individu, jangan panik dan jangan takut untuk katakan tidak pada sesiapa yang ingin menyentuh kamu atau memaksa kamu menyentuh mereka, merakam atau memfotokan kamu tanpa izin, dan katakan tidak kepada sesiapa yang ingin melihat anggota seksual kamu tanpa sebab. Jagalah diri dan maruah kamu sebaik mungkin kerana itu adalah anugerah yang sangat bernilai yang telah diberikan oleh Tuhan pada setiap manusia di muka bumi ini. Semoga kita semua dijauhkan daripada segala gangguan yang tidak diingini.